Terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor. Dia bila dapat mic dekat Al-Fadhil Doktor kita, dia masuk gear 3, gear 4 dan gear 5. Jadi ni kita nak kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Safwan. Tadi Al-Fadhil Doktor telah pun menjelaskan kepada kita tentang apakah yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah yang sebenar. Lalu berbalik kepada topik perbincangan kita pada petang ini, iaitu Ahlus Sunnah merupakan penyeru kesatuan ummah. Lalu bila kita kata penyeru kepada kesatuan ummah, di atas dasar apa? Di atas prinsip apa untuk kita bersatu? Karena untuk bersatu mestilah di atas sesuatu prinsip. Lalu mungkinlah Al-Fadhil Ustaz dapat menghuraikan perkara ini. Persilakan. Terima kasih. Ikhwani akhwatil a'izza, bagi menjawab pertanyaan ini, Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebagaimana diuraikan tadi Fadilatul Doktor, kita mesti mengetahui beberapa perkara yang menjadi prinsip-prinsip pegangan akidah Ahli Sunnah atau golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, sebagaimana dinyatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat masyhur, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah golongan yang selamat, golongan al-firqatun najiyah ataupun at-taifatul mansurah, itu Nabi antara lain menjawab selain daripada jawaban al-jamaah, yaitu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang pertama ialah dari sudut sumber rujukan, ya. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumber rujukan bagi Ahli Sunnah wal Jamaah ialah qaulullah wa qaulur Rasul, kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah nabawiyah. Kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah mereka memahami keduanya mengikut kefahaman para salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian yang ketiga, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka selalu mendahulukan rujukan yang sahih itu daripada pandangan-pandangan siapapun juga orangnya. Selalu takdim atau mendahulukan qaulullah wa qaulur Rasul, kerana mereka berpegang dengan firman Allah surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha ila akhiril ayat. Kemudian yang keduanya, mereka memahami kitabullah dan sunnah nabawiyah mengikut kefahaman salafus salih. Dalam surah An-Nisa ayat 115 umpamanya Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Termasuk tadi disebut tentang ijma'. Yang pertama dan utama adalah ijma'us sahabah. Itu prinsip dari sudut rujukan dan pegangan. Kemudian sikap mereka terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, selalu mereka menjawab as-sam'u wa ta'ah, seperti mana tadi disebut dalam surah An-Nur ayat yang ke-51. Juga demi untuk melaksanakan perintah Allah yang terdapat dalam suratul Ahzab ayat yang ke-36. Qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi sikap atau mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap kedua rujukan ialah as-sam'u wa ta'ah wal inqiyad, menerima sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran kepada sesiapa yang tidak bertamasuk dengan kedua rujukan itu, bahkan tidak dikira sebagai mukmin, melalui firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65. Bismillahirrahmanirrahim,
fala wa rabbika la yu'minun hatta, yang pertama, yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang terakhir nombor 42, baginda sallallahu ada menyatakan di situ, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kama qala Rasulullah SAW, boleh dirujuk hadisnya. Itu mauqif ataupun sikap ahli sunnah wal jamaah ke atas rujukan yang aula dan utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah dalam kehidupan mereka selalu mengikuti manhaj Rabbani, mengikuti manhaj Nabawi dalam semua gerak-gerik mereka, imma zahiran atau batinan, qaulan atau amalan atau fi'lan. Mereka selalu merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam kitabnya yang mulia, dan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang sahihah.